Jadi terlebih dahulu tuan-tuan, marilah sama-sama kita merenung sepotong ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahawa wabak penyakit apabila menimpa sesuatu negeri, suatu kaum, satu bangsa, maka apa tujuannya? Tujuannya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah supaya kita kembali kepada Allah. Istirja' ila Allah. Dengan kita berdoa, dengan kita mengingatinya, dengan kita banyakkan istighfar kita kepada Allah. Itulah tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan wabak, bala bencana dan seumpamanya supaya kita kembali kepada Allah. Kemungkinan sebelum daripada ini kita sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia dipenuhi dengan material, setiap hari kita kejar kebendaan sehingga kita lupa kepada pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang berlaku hari ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Kitalah yang menyebabkan berlakunya wabak, penyakit, bala bencana di alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu min qablikah fa akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra, maka kami uji mereka dengan kebeluran dan juga penyakit-penyakit. Apa tujuannya? La'allahum yatadarra'un, supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita merendahkan diri kita, supaya kita mengakui keesaan Allah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bertaubat dan insaf terhadap kelalaian diri kita. Jadi hari ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wabak COVID ini dan kita dapati bahawa tidak ada kuasa yang dapat mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Besar benda tu tuan-tuan tidak pernah terfikir di dalam kehidupan kita, sehinggalah dunia keseluruhannya tidak ada satu tempat di dunia ini yang tidak terjejas. Nah, semua negara, hatta negara yang besar Amerika, Britain dan seumpamanya tuan-tuan, berjuta-juta, jangkitan beratus-ratus ribu yang sudah meninggal dunia, itu negara yang besar-besar. Supaya kita insaf, kita kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Yatadarra'un. Ma makna yatadarra'un? Yakni bertaubat, merendahkan diri, insaf, mengakui akan kehebatan Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Kuasa. Nah, mereka yang begitu hebat tidak dapat menghadapi bala bencana yang begitu dahsyat ini. Benda yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Inilah yang disebut oleh Allah la'allahum yatadarra'un, supaya kita insaf, merendah diri, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus berdoa. Jangan kita putus asa. Berdoa di samping kita mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, yang berautoriti. Nah, walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Maka alangkah baiknya andai kata setiap kali kami datangkan ujian, cubaan, bala bencana, wabak, nah, tadarra'u, mereka kembali kepada Allah, mereka merendahkan diri kepada Allah, mereka insaf, mereka bertaubat. Tapi hari ini sejauh manakah orang-orang yang tidak beriman itu tuan-tuan merasai bahawa apa yang berlaku ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Wabak ini adalah hasil daripada mereka sendiri, tuan-tuan. Sepatutnya mereka insaf, mereka bertaubat. Nah, walakin qasat qulubuhum, tetapi kebanyakan mereka, hati mereka menjadi keras. Nah, walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u, maka alangkah baiknya andai mereka berdoa
kembali kepada Allah dengan merendahkan diri, dengan bertaubat, dengan mengisafi akan kelalaian diri ketika mana mereka ditimpa dengan ba'suna, azab, bala bencana, wabak. Walakin qasat qulubuhum, tetapi kebanyakan mereka, hati mereka menjadi keras. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan, jangan lupa untuk kita terus berdoa kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita bertaubat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pihak berautoriti, mari sama-sama kita beristighfar insya-Allah untuk peringkat kita lah tuan-tuan. Jadi untuk peringkat masyarakat, negara, kita mengajak masyarakat seluruh negara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan taubat kita dan menjauhi bala bencana yang menimpa diri kita dengan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tegah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ini adalah ujian daripada Allah kerana kelalaian kita, kerana kita sendiri yang mencari bala bencana, mengundang bala bencana ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuhan wa tub alaina taubatan nasuhan. Astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khataya. Jadi sebelum daripada kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita melihat sepotong lagi ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita, orang-orang yang beriman. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita akan suatu ujian, apa yang dituntut adalah supaya kita bersabar, kita istiqamah dan kita bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsin minal amwal dan kekurangan harta benda, wal anf dan juga kesakitan, kematian, was samarat dan juga hasil-hasil negara ataupun hasil-hasil pendapatan kita yang berkurangan. Wa basyiris sabirin, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila orang-orang yang beriman ini ditimpa padanya musibah, qalu inna lillah, maka mereka kembali kepada Allah dengan berkata, semua kami ini datang daripada Allah, semua penyakit bala bencana ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, di dalam tafsir Al-Maghari jilid yang pertama ada menyatakan bahawa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi khabar gembira, mengkhabarkan kepada kita bahawa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguji hamba-hambanya yang beriman dengan berbagai-bagai ujian.
dengan berbagai-bagai ujian. Di saat mereka berada dalam keadaan kesenangan, kesukaan dan seumpamanya, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan ujian yang tidak disangka-sangka. Itulah tuan-tuan perasaan duka. Dalam keadaan kita suka, tiba-tiba datang kedukaan. Ini ujian daripada Allah. Nah, pasti akan berlaku tuan-tuan. Dan kadang-kadang anak kita tak lulus puasa, kadang-kadang mak kita sakit, mak kita, ayah kita mati, macam-macam lah ujian daripada Allah. Dalam keadaan kita suka, di sana ada kedukaan yang pasti datang daripada Allah. Ini semua adalah ujian kepada orang-orang yang beriman, dan kesemua mereka akan mendapat pahala daripada ujian tersebut jika mereka bersabar. Wa basyiris sabirin, khabarkanlah berita gembira apabila mereka ditimpa dengan musibah, ujian, mereka bersabar, maka khabarkanlah berita gembira, yakni pahala, ganjaran yang begitu besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ini adalah petunjuk daripada Al-Quran. Apabila kita ditimpa dengan ujian, dengan bala bencana, hendaklah kita sabar. Setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada ujian ini. Sebab dengan ujian itulah Allah Subhanahu Wa Taala melihat sejauh mana kita beriman, sejauh manakah kita sabar. Wa basyiris sabirin, khabarkanlah berita gembira kepada mereka yang sabar, yakni pahala dan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu petunjuk yang pertama daripada Al-Quran supaya kita sabar, tuan-tuan. Kena sabarlah banyak-banyak, insya-Allah. Jadi sabar dalam kita menghadapi ujian, sabar ketika mana kita menjalani rawatan, pemulihan, insya-Allah kita akan dapat pahala dengan kesabaran tersebut. Dengan kita mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan oleh pihak yang berautoriti, pihak kerajaan, kita sabar. Kita akan mendapat pahala, tuan-tuan, daripada kesabaran tersebut. Wa basyiris sabirin allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan sesuatu musibah, yakni kesusahan, dengan wabak, dengan penyakit, lalu mereka istirja ila Allah. Ini petunjuk yang kedua. Sikap orang mukmin yang pertama sabar, yang kedua istirja ila Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah kepunyaan daripada Allah, dan kepada kita akan kembali kepada Allah. Jadi dua petunjuk yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156 ini. Yang pertama, apabila kita ditimpa dengan musibah, kita sabar, dapat ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah. Sifat orang yang beriman yang keduanya, istirja ila Allah, kita kembali kepada Allah. Kita yakin bahawa wabak ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, tuan-tuan. Ini yang disebut oleh Imam Al-Maghazi di dalam tafsirnya Al-Maghazi, tuan-tuan. Jadi justru senjata yang ampuh bagi kita orang Islam adalah sentiasa berhati-hati, menggunakan kebijaksanaan untuk mengatasi rintangan dan cabaran. Di samping kita bersabar, kita berdoa, kita bertawakal, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah istirja kepada Allah, yakni kembali kepada Allah. Jadi begitulah, tuan-tuan, petunjuk yang telah diberikan oleh Allah melalui wahyunya apabila ditimpa kepada kita musibah. Musibah ini bukan sahaja kematian. Kita bila mati aja kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak, tuan-tuan, semua musibah yang menimpa diri kita. Hatta jika sekiranya tanaman kita dimakan oleh binatang pun kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita diuji dengan semua jenis ujian, kita istirja, kembali kepada Allah. Maka inilah dia ciri-ciri orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman.
Dengan musibah mereka sabar dan mereka istirja, yakni mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masuk istirja, kembali kepada Allah dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam satu hadis yang diriwayat daripada Ummu Salmah. Jadi Ummu Salmah ni tuan-tuan, dia adalah sahabiah Nabi SAW. Banyak diuji di dalam hidup dia. Baru masuk Islam, tiba-tiba diseksa oleh kaum kafir di peringkat Mekah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka umat Islam supaya berhijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah mereka. Ketika mana mereka nak berhijrah ni, dia, Ummu Salmah, Abu Salmah, suami dia dan juga anak dia, nak berhijrah. Tiba-tiba disekat oleh ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia tak bagi dia berhijrah, tapi mereka berkerah juga nak berhijrah. Last tuan-tuan, dia kata kamu nak berhijrah, pergilah kamu suami isteri, tapi cucu ni hak milik kami. Tuan-tuan, akhirnya mereka terpaksa meninggalkan cucunya kepada keluarganya di Mekah yang kafir. Berhijrahlah mereka tuan-tuan. Tetapi sebaliknya tuan-tuan, keluarga Ummu Salmah menahan Ummu Salmah, sehingga Abu Salmah sahaja yang dapat melepaskan diri, meninggalkan Mekah, berhijrah keseorangan. Anak dipegang oleh oleh pak mertua, bapa mertua sebelah keluarga lelaki, dan Ummu Salmah dipegang oleh keluarga Ummu Salmah lah, mak ayah dia. Dikurungnya tuan-tuan, tak dapat berjumpa. Jadi inilah ujian yang menimpa Ummu Salmah. Berbulan-bulan lamanya terpisah dengan suami, terpisah dengan anak. Akhirnya dengan kesabaran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia dapat berhijrah tuan-tuan, dan anaknya juga telah dilepaskan. Bergembiralah dia dapat berjumpa dengan suaminya. Tetapi hanya seketika sahaja. Pada tahun kedua hijrah berlaku peperangan Badar. Abu Salmah ni terlibat dengan peperangan Badar. Lalu dia telah syahid di dalam peperangan tersebut. Sedih bukan main. Baru lebih kurang setahun lebih bersama dengan keluarga dia, dengan suami dia berhijrah di negeri Madinatul Munawwarah. Tiba-tiba suaminya yang dicintai telah syahid. Nabi SAW datang berjumpa dengan beliau. Lalu Nabi SAW berkata kepada Ummu Salmah, bersabarlah wahai Ummu Salmah, sesungguhnya ganjaran kamu adalah syurga. Maka Nabi SAW telah mengajar kepada Ummu Salmah satu doa tuan-tuan. Itulah dia hadis yang kita akan baca. Ma min muslim tusibuhu musibatun. Ini hadis yang diriwayat oleh Ummu Salmah. Ma min muslim, dan tidaklah seorang muslim, tusibuhu musibatun, yang ditimpa padanya satu musibah akan sesuatu musibah, fayaqulu ma amarahullah, lalu dia pun berkata seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua pun datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Lalu dia tambah lagi doanya, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepadaku, fi musibati, terhadap musibah yang menimpa diriku, wa akhlif li, dan gantikanlah kepadaku, khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Selepas kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tambah lagi dengan doa Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku. Jadi wabak Covid ni tuan-tuan satu musibah tuan-tuan. Ekonomi negara kita merudung, kita tak boleh nak bekerja, kita tak boleh nak berniaga. Berapa lama kita tak boleh nak cari makan tuan-tuan. Sampai ke orang bergadai tuan-tuan. Bergadai apa yang ada tuan-tuan. Orang yang kerja kerjaan macam dengan saya ni tuan-tuan, bolehlah tahan sikit tuan-tuan. Tapi yang kerja sendiri macam mana? Macam yang kerja sendiri, dia yang duduk jual tuan-tuan.
Kita ucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku fi musibati, terhadap musibah yang menimpa diriku. Ini doa yang diajar oleh Nabi kepada Ummu Salmah dalam keadaan suaminya yang telah syahid. Baru dapat seorang anak, tiba-tiba suaminya yang dicintainya telah bertemu dengan Allah, mati syahid di dalam peperangan Badar. Maka Nabi ajar doa ini kepada Ummu Salmah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku fi musibati, terhadap musibah yang menimpa diriku. Wa akhlif li, gantikanlah kepadaku khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Apa yang lebih baik daripadanya? Yakni daripada harta yang kita hilang. 3 bulan kita tak dapat pendapatan apa-apa, tuan-tuan. Hilang sumber pendapatan kita, perniagaan kita, apa semua sekali. Kalau kita bercucuk tanam misalnya, habis tuan-tuan, hangus habis, kau hilang, kau kena curi, kau kena ropok, kau kena tipu oleh puak-puak skema kau. Kita baca doa ni, gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Yang 5,000 tak dikena tipu tu, 5,000 kena curi tu, tuan-tuan, contohnya lah. Yang lebih baik daripada itu, yakni apa dia? Pahala. Dan kemungkinan Tuhan akan bagi lagi kepada kita yang lebih baik di dunia, bukan sahaja di negeri akhirat. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ini janji Nabi. Dan tidaklah Allah akan gantikan padanya melainkan yang lebih baik daripada apa yang telah hilang. Maka berkatalah Ummu Salmah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Salmah ini manusia yang paling baik, seorang suami yang paling baik kepada anaknya, seorang suami seorang bapa yang paling baik kepada anaknya, seorang suami yang paling baik kepada isterinya, yakni kepada saya, seorang yang romantik, yang pandai jaga hati kami, isteri dan anak-anak, keluarga, mertua dan seumpamanya. Lalu Nabi kata, ada yang lebih baik. Siapa dia? Apa dia ya Rasulullah? Tunggulah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak tahu, tuan-tuan, akan datang ni apakah yang Tuhan akan bagi kepada orang yang sabar seperti Ummu Salmah yang banyak ditimpa dengan ujian. Habis saja iddah Ummu Salmah, tiba-tiba turun wahyu daripada Allah memerintahkan Nabi SAW supaya meminang Ummu Salmah. Sedangkan semasa Ummu Salmah habis dia punya iddah dia, Abu Bakar pergi minang, Ummu Salmah tolak. Umar pergi meminang, Ummu Salmah tolak. Osman pergi meminang, Ummu Salmah tolak, tuan-tuan. Sebab Ummu Salmah ni seorang yang sangat cantik, tuan-tuan. Seorang yang sangat cantik, seorang yang sangat pintar, yang sangat hebat. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salmah ni. Dan tidak rugi Nabi SAW dijodohkan oleh Allah dengan Ummu Salmah, kerana dia adalah seorang wanita yang sangat cerdik. Banyak meriwayatkan hadis Nabi, banyak sahabat ambil Nabi daripada Ummu Salmah. Selain daripada manusia yang sangat cantik, yang mempunyai budi pekerti yang sangat indah, sehinggalah kibar sahabat yang hebat-hebat seperti Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman meminang Ummu Salmah. Semuanya ditolak oleh Ummu Salmah. Dalam keadaan Ummu Salmah tak tahu tu Nabi akan meminang dia tu, tuan-tuan. Tiba-tiba turun wahyu. Selepas daripada itu, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad, pergilah pinang Ummu Salmah. Terkejut Ummu Salmah, maka teringatlah dia akan hadis Nabi, akan doa Nabi yang Nabi SAW baca kepadanya lebih kurang berapa tahun, berapa lama yang lepas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati.
wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku dan gantikanlah kepadaku yang lebih baik daripadanya. Sedarlah Ummu Salmah bahawa tidak ada yang lebih baik daripada Ummu Salmah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang masuk meminang beliau, yang sudi untuk menjadi suaminya, yang akan membimbingnya di dunia sehingga ke negeri akhirat. Sehinggalah Ummu Salmah mendapat title Ummu Mukminin, ibu kepada golongan orang-orang mukmin. Itulah title yang paling tinggi, tuan-tuan. Itulah yang lebih baik yang diperolehi oleh Ummu Salmah di dunia dan akhirat. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ummu Salmah ni, tuan-tuan, umurnya panjang. Bukan sahaja orang yang cantik, orang yang muda dan awet muda, dan umurnya juga panjang. Nabi wafat, dia masih lagi hidup. Abu Bakar wafat, dia masih lagi hidup. Sayyidina Umar wafat, dia masih lagi hidup. Sayyidina Osman wafat, dia masih lagi hidup. Sayyidina Ali wafat, dia masih lagi hidup. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Umayyah, tiba-tiba sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan telah memanggil Ummu Salmah, lalu bertanyakan kepada Ummu Salmah, wahai Ummu Salmah, apakah rahsia yang menyebabkan umur kamu panjang dan awet muda? Itu dia, tuan-tuan. Bukan sekadar umur yang panjang, awet muda, tak pernah sakit. Tuan-tuan, umur dia ketika itu, tuan-tuan, 80 tahun lebih. 80 tahun lebih tak sakit, awet muda, sehat. Sahabat Nabi dah wafat, dia masih lagi sehat. Maka kata Ummu Salmah, selepas daripada Nabi ajar doa ini, aku tidak pernah tinggalkan sehingga sekarang. Inilah rahsia umurku panjang dan aku tidak pernah sakit sehingga sekarang. Itu dia, tuan-tuan. Inilah dia doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salmah. Mari sama-sama kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, ya Allah, berilah pahala kepadaku fi musibati, terhadap musibah yang menimpa diriku, wa akhlif li, gantikanlah kepadaku khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Jadi setiap kali kita ditimpa musibah, ditimpa dengan COVID ni, kita rasa terseksa lah masa musim COVID ni. Sebab apa? Pergerakan kita terbatas, tidak bebas seperti mana dahulu. Sekarang ni pun dah alhamdulillah dah banyak dah, tuan-tuan, kemudahan, kelapangan yang telah diberikan, tuan-tuan. Ada. Tapi semua musibah, termasuklah penyakit kita, kecil manis, darah tinggi, jantung ke, tiap kali kita makan ubat, bilalah nak sembuh penyakit aku ni, bilalah nak reda penyakit aku ni. Daripada kita duduk, tuan-tuan, duduk hitung nasib macam tu, tak dapat pahala apa, bahkan mungkin jadi dosa pula sebab kita menyalahkan takdir Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Orang lain, tuan-tuan, yang sakit jantung dah mati lama dah. Kita alhamdulillah masih lagi sihat. Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah. Aku ni datang daripada Allah. Usia datang daripada Allah, sihat datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya ditarik balik nikmat sihat ni, diberinya sedikit ujian kesakitan kepadaku. Itu masuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, tuan-tuan.
Nah, lalu kita pun berdoa, Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah pahala kepadaku fi musibati, terhadap musibah yang menimpa diriku ini, wa akhlif li, gantikanlah kepadaku khairan minha, yang lebih baik. Yakni yang lebih baik apa dia? Kalaulah ditakdirkan kita mati dalam keadaan kita masih lagi sakit sampai ke mati. Nah, pendek kata, kalau sakit kronik tu tuan-tuan sampai ke matilah. Tapi paling kurang kita berdoa, ikhtiar. Doa tu kan ikhtiar. Paling kurang bila kita berdoa tu tuan-tuan, kita dah dapat pahala. Dengan doa kita, dengan istirja kita, dengan redha kita, dengan sabar kita. Dan yang keduanya, kita akan diganti dengan pahala yang lebih baik di negeri akhirat. Mana tahu kemungkinan Tuhan bagi kesembuhan, sebab tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan melainkan Allah akan turunkan padanya obat. Maka jelaslah kata pengarang kitab seperti mana saya sebut tadilah. Maka jelaslah melalui hadis ini bahawa setiap orang yang beriman digalakkan untuk melafazkan dan menyebut lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yakni ketika mana dia ditimpa dengan musibah, sama ada musibah tersebut kecil ataupun besar. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhaj Syarah Sahih Al-Muslim, dia menyatakan bahawa sunat melafazkannya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh melafazkannya oleh Allah. Oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang suruh, sebab itu ayat Al-Quran kan. Dan Al-Quran juga menunjukkan hal yang sama. Selain daripada ada hadis Nabi, Al-Quran juga menunjukkan hal yang sama, supaya kita tiap kali ditimpa musibah kita istirja ila Allah. Inilah ijma' kaum muslimin. Bahkan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid yang kedua menyatakan di dalam tafsirnya, musibah ialah setiap perkara yang menimpa manusia dan semua jenis penyakit, wabak yang menimpa manusia. Dan perlu difahami di sini bahawa lafaz istirja ini bukan hanya disunatkan untuk dilafazkan ketika mana berlakunya kematian semata-mata, namun ia umum pada setiap perkara musibah yang menimpa diri kita. Lebih-lebih lagi sekarang ini, lebih banyak lagi kita kena kembali kepada Allah, istirja kepada Allah, sebab musibah kita belum lagi terhapus tuan-tuan. Setiap detik dan saat kita ni sentiasa dalam keadaan waspada, dalam keadaan ketakutan. Okey, seterusnya kita baca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabak itu adalah rahmat kepada kita orang-orang mukmin. An Aisyah ummul mukminin qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbirni annahu azabun yab'asu Allahu ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin syahid. Allahu akbar. Hebatnya hadis ni tuan-tuan. Daripada Aisyah ummul mukminin qalat, telah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Satu hari Aisyah dia tanya Nabi berkaitan dengan wabak taun. Fa akhbirni, maka Nabi telah memberitahu kepadaku, yakni kepada Aisyah, annahu azabun, bahawa wabak ini adalah satu azab, ya ba'asuhullahu ala man yasha, diutuskan kepada satu kaum, satu negeri, kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira Islam bukan Islam, Tuhan akan hantar mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena ingat kata Nabi, kalaulah perkara ini terkena kepada kita orang mukmin, macam mana? Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kalaulah terkena kepada kita orang mukmin tuan-tuan, dia adalah rahmat. Jadi hari ini tuan-tuan, wabak ini bukan sahaja terkena kepada negara kafir.
kepada orang kafir, bahkan kepada kita orang mukmin. Jadi apabila wabak ini terkena kepada kita, yang pertama sekali tuan-tuan, hendaklah ada dalam fikiran kita, dalam hati kita, Allah nak bagi rahmat kepada kita. Itu di antara pertama yang perlu kita sedar. Tuhan nak bagi rahmat kepada kita. Ini disebut oleh Nabi, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah nak bagi rahmat kepada kita. Banyaklah rahmatnya tuan-tuan. Ada musim PKP ni tuan-tuan, musim Covid ni, kita tak dapat bekerja. Kita lebih bagi fokus kepada keluarga kita. Saya 73 hari duduk di kampung. Sejak saya balik Mesir 25 tahun, 26, 27 tahun dah saya bekerja. 27 tahun saya balik daripada Mesir bekerja tuan-tuan. Balik-balik tu kerja mengajar dengan Mara tuan-tuan. Mula-mula mengajar dekat Kolej Mara Banting di Selangor. Nah, tak pernah lagi duduk dengan ibu bapa sepanjang tempoh tersebut. Nah, kerja 2 tahun, setahun kan. Balik pada Mesir, kerja setahun, bapa meninggal. Bapa meninggal. Jadi duduk kat kampung tuan-tuan, balik sekejap ajalah. Cuti sekolah lama mana, 2 minggu, 3 minggu tu aja balik. Dah. Tapi musim ni tuan-tuan, PKP ni dapat jaga mak tuan-tuan. 73 hari dapat jaga mak. Dapat berjemaah dengan mak. Dapat sediakan makanan berbuka puasa, bersahur. Bawa mak, masa longgar tu bolehlah bawa mak pergi ziarah sedikit. Buat keperluan dia, pergi ke hospital, jaga kebajikan dia. Tak penuh lagi tuan-tuan. Ini satu rahmat. Nah, kita dapat berjemaah dengan ahli keluarga kita, dengan anak kita, dengan isteri kita. Pagi baca maksurah, lepas subuh bagi tazkirah, maghrib baca maksurah, tarawih bulan Ramadan bagi tazkirah. Nah, mana ada peluang nak bertarawih bersama dengan keluarga sebelum daripada ni kita banyak duduk di luar. Keluarga kita sendiri pun terabai. Ini satu rahmat kalau kita pandang dari sudut-sudut yang lain. Nah, belum lagi pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Walaisa min ahadin yaqa'u ta'un, dan Nabi SAW menyatakan, dan tidak ada seorang pun yang ditimpakan akan wabak taun fayamkusu fi baladihi, tiba-tiba dia duduk di negeri dia, di tempat dia, sabiran, dalam keadaan sabar. Dia duduk di negeri dia, di kampung dia, di rumah dia dalam keadaan sabar tuan-tuan. Kerajaan tak bagi keluar, kita tak keluar tuan-tuan. Dah ikut dia punya SOP PKP, kita terperangkap tuan-tuan dekat rumah dalam keadaan sabar tuan-tuan. Berapa lama? 3 bulan. Muhtasiban, dalam keadaan sabar, wa muhtasiban, dalam keadaan kita bermuhasabah. Kenapalah Tuhan turun wabak ni? Mungkin Tuhan nak uji kita semua, masyarakat kita, negara kita, supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat yang terbesar yang saya tengok kepada negara kita semua tu rakyatnya bersatu padu tuan-tuan. Tak pernah lagi berlaku rakyat kita aman damai bersatu padu. Masalah politik langsung kita tak peduli tuan-tuan. Orang lain duk sibuk dah bab politik tuan-tuan. Musim Covid ni tengok kerajaan kita alhamdulillah bersatu dan rakyat memberi sokongan yang padu kepada kerajaan, kepada usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Kita berdiri bersama dengan kerajaan. Ini satu rahmat yang paling besar sehingga dunia mengiktiraf apa yang dilakukan oleh kerajaan kita. Tuan-tuan, negara lain tuan-tuan, cuba tengok negara yang maju seperti Amerika, kematian dia hampir 1 juta. Yang terkena Covid saja hampir 5 juta. Rakyat dia memberontak. Nah, kerana apa? Dia kata kerajaan mengenakan PKP ini adalah menyekak hak kebebasan manusia, bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebab manusia telah disekak hak dia untuk bergerak, untuk bebas keluar ke mana sahaja. Tapi kita ikut petunjuk daripada Nabi kita, daripada Islam. Bukankah ini ajaran Islam? Apa yang dilakukan oleh kerajaan ni tuan-tuan adalah
hasil daripada apa yang telah diajar oleh Nabi kita sejak 1400 tahun yang lalu. Cuba kita tengok hadis ini. Nabi kata wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wabak yang menimpa negara kita, masyarakat kita, dunia ini adalah membawa rahmat kepada kita orang mukmin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un, dan tidaklah seseorang yang ditimpa padanya akan ta'un, yakni wabak. Fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban, lalu dia ikut arahan pemimpin negara dalam keadaan dia sabar duduk di negara dia, dalam keadaan muhtasiban, dia bersabar dan dia muhasabah terhadap musibah tersebut. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dalam masa yang sama dia faham bahawa tidak ada sesuatu pun yang menimpa dirinya melainkan semuanya telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia faham, dia tahu wabak ini adalah satu musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Kita sabar, kita muhasabah diri kita, kita istirja kepada Allah. Illa kana lahu mislu ajrin syahid, dan tidaklah baginya melainkan akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mati syahid. Ni tuan-tuan, fadilat dan kelebihan kita ikut arahan Nabi kita, kita ikut arahan pemimpin negara kita. Jadi tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh negara kita ini sebenarnya adalah intipati daripada ajaran Islam. Maka wajib kepada kita rakyat mesti taat apa yang telah diperintahkan oleh kerajaan. Tuan-tuan. Jadi negara kita, kalau kita tengok kenapa masyarakat negara kita taat kepada pemimpin negara kita. Kenapa negara Amerika, kita tengok bukan sekadar Amerika, berita Brazil antara negara yang kedua yang paling teruk di dunia. Sepanyol lebih kurang juga tuan-tuan. Negara-negara barat, Jerman, teruk-teruk belaka tu Covid tuan-tuan. Sampai ke sekarang ni tuan-tuan tak reda-reda. Makin teruk. Arab Saudi tu sebab ramai orang luar duduk di Arab Saudi. Orang India, orang Pakistan semua duduk di sana ramai. Jadi kenapa negara kita ni tuan-tuan diiktiraf oleh dunia antara negara yang berjaya mengatasi Covid? Intipatinya adalah kerana Islam. Masyarakat kita ni tuan-tuan adalah masyarakat Melayu Islam yang berpegang dengan ajaran Islam. Orang Melayu kita ni tuan-tuan adalah masyarakat yang hatinya lembut, yang berpegang dengan ajaran Islam, yang mudah untuk mengikuti arahan pemimpin. Apa sahaja arahan pemimpin yang baik yang datang daripada ajaran Islam, kita akan ikut. Inilah kehebatan masyarakat Melayu Islam kita ni tuan-tuan. Berbanding dengan Amerika, kita tengok tuan-tuan, buat demonstrasi besar-besaran tuan-tuan, membantah tindakan kerajaan PKP ni tuan-tuan. Akhirnya dah tak peduli dah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi hadis ini, huraian hadis ini tuan-tuan, seperti mana yang disyarah oleh dua tokoh yang hebat bagi saya. Yang pertama Dr. Ahmad Sanusi Azmi, pensyarah Universiti Useng, dan yang keduanya adalah Menteri Agama kita lah, Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Di dalam kitab dia, inilah kitab yang saya rujuk pada hari ini, Fake Covid dan Panduan Hadis Nabi dalam menyelesaikan masalah tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan kepada kita. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim. Ya Allah, kurniakanlah keselamatan kepada kami daripada bencana dunia dan azab akhirat. Selamatkanlah daripada keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ghafarallahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan mengampuni kamu semua. Ya Karim, wahai Tuhan yang sangat pemurah, birahmatika ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma inna nahnu abiduka ya Allah,
وأبناء عبيدك يا رحمن نواسينا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استرسلت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله تقبل الله منا ومنكم.